Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Boleh kamu semua dengar apa yang cikgu cakap? Boleh dengar? Mic clear tak? Boleh, boleh. Clear ya? Okey, baik. So hari ni kita belajar redox Sebelum tu cikgu nak tanya, ada yang dah masuk sekolah? Dah belajar redox ni? Belum. Yang belum tahu apa tu redox, cuba angkat tangan. Okey, ramai yang tak tahu. Okey, baik-baik. So korang belum ada basic lah ya. Cikgu assume sebagai korang tak tahu apa-apa. Okey? So cikgu assume macam cikgu baru nak ajar for the first time untuk korang. Okey, bahan korang dah dapat ke belum? Bahan. Bahan belum dapat lah? Belum. Oh, okey, jap. Cikgu send group dulu. Bahan cikgu akan upload dekat, yes, cikgu akan upload dekat sini ya. Okey, jom kita share screen. Boleh nampak apa yang cikgu share? Jelas Okey, baik. Okey, baik. So, hari ni kita target cikgu masuk redox. Memang tak sempat lah nak habiskan redox dalam satu kelas. Cikgu akan masuk part-part yang susah. Yang pertama, kita akan kenali ejen redox ni, penurunan dan pengoksidaan. Kita akan belajar apa itu pengoksidaan, apa itu penurunan, okay? Apa itu redox, tindak balas redox ni basically. And then kita akan masuk sel kimia, sel elektrolisis. Kepada yang dah pergi sekolah, korang tahu tak apa beza sel kimia dengan sel elektrolisis? Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Kalau tahu, apa dia? Tak tahu. Okey, ramai yang tak tahu. Okey, baik. Okey, kita mula. Cikgu akan terangkan. So, tulisan, maaf ini nota cikgu time cikgu SPM tu. Boleh boleh baca Boleh baca kan? Tak teruk mana Boleh baca kan? Kalau boleh baca boleh lah. Okey, baik. Cikgu nampak thumbs up tu, so boleh baca. So, redox ni adalah satu tindak balas kimia yang mana tindak balas pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Maksudnya, cikgu ada satu tindak balas kimia di mana ada dua tindak balas yang akan berlaku pada masa yang sama. Sama ada dia akan berlaku tindak balas pengoksidaan dan tindak balas penurunan secara serentak. Dia akan berlaku pada masa yang sama. Untuk reduction dan oxidation ataupun penurunan atau pengoksidaan, oxidation number iaitu nombor pengoksidaan dia, untuk reduction dia akan menurun. Sekejap cikgu cari color ya. Okey. Dia akan menurun, okey. Untuk pengoksidaan dia akan menaik. Elektron, cara cikgu hafal kami explain tu, cikgu GLG je. Gain, lose, gain. So kalau reduction dah macam ni, oxidation korang terbalikkan je lah. Lose, gain, lose. Apa benda yang gain, lose, gain ni kan? Sekejap lagi kita akan tengok kat persamaan kimia. Sebelum tu korang dah hafal ke belum ni? Siri keelektifan logam ni. Dah hafal ke belum? Kalau dah, angkat tangan. Kalau belum, cakap belum. Sudah, belum. Ada yang belum. Okey, jap cikgu bagi cara awak nak hafal. Cara awak nak hafal benda ni, cikgu dah pernah upload tips dia, okey? Sekejap. Okey, ni dia. Copy. Okey, itu cara kau nak hafal. Okey? Cara kau nak hafal lah, sebab benda ni memang kau kena hafal. Memang akan berguna. Kau nak guna dekat semua tempat. Redox, garam, sebatian, macam-macam. Kadar tindak balas. Semua tempat kau akan guna, okey? Yang pertama, kita akan go through sel kimia. Cikgu, sel kimia, cara nak tentukan sama ada anode dengan cathode, cikgu pasti lah. Cara kau nak tentukan ni kan, memang sangat susah. Sel kimia, dia tak guna bateri tau. Okay, dia tak guna bateri, dia akan guna voltmeter ataupun galvanometer. Okay. Macam mana awak nak tentukan cathode dengan anode? Take note untuk sel kimia, dia tak ada banyak sangat step.
sikit je. Yang banyak sel elektrolisis. Okey. Macam mana kita nak tentukan anode? Sentiasalah ingat cara cikgu hafal. Anox, red cat. Faham tak? Anox maksudnya untuk anode ni akan berlaku proses pengoksidaan. Okey. Untuk anox, dia akan berlaku proses pengoksidaan. Negatif depan ni menunjukkan dia ni terminal negatif. Red cat menunjukkan untuk cat ni cathode, okay, cat ni cathode akan berlaku reduction dan terminal positif. Setakat tu boleh faham tak? Beza anode dan cathode. Kalau boleh faham, cakap faham. Ataupun angkat tangan ke thumbs up ke. Okey, baik. Terima kasih. Kalau ada yang nak saya ulang, boleh cakap ulang. Saya boleh ulang. Cikgu ulang. Okey, baik. Boleh. Cikgu ulang balik. Okey, sekejap. Cikgu delete dulu. Cara saya hafal, kan korang confused kalau anode ni dia proses penurunan ke, cathode ni proses apa yang berlaku, penurunan ke, pengoksidaan, okey. Cara saya hafal, anox. Anox. Maksudnya, pada terminal anode berlakunya proses pengoksidaan. Okey, pada terminal anode berlakunya proses pengoksidaan. Dan terminal anode ini adalah terminal negatif. Okey. Pada cathode berlakunya proses penurunan di mana ianya adalah terminal positif. Boleh faham tak? Setakat tu. Nur Abaidah dengan Izum. Yang tak cikgu ulang. Boleh faham Okey, baik. Terima kasih. Okey, sekarang kita akan tentukan mana anode, mana cathode. Korang tahu tak nilai voltan tu? Yang ada satu list tu. Tahu tak? Nilai voltan, tahu kan? Mesti tahu. Okay, dalam dalam jadual tu dia akan bagi nanti kat SPM. So korang jangan risau. Tak payah nak hafal. Okay. Dalam tu dia akan bagi nilai ni tau. Magnesium negatif 2.38, kuprum 0.34. So kalau negatif, dia ni anode ke cathode? Negatif. Ingat tak cara saya hafal? Anox. Negatif anox. So magnesium tu jadi anode ke cathode? Ya betul, anode. Terbaik. Okay. Yang negatif, yang ni positif. Kau tengok kuprum ni positif. So dia jadi cathode ke anode? Dia jadi cathode. Kau tengok sini lek. Ni. Ni positif. Ni pun positif kan? Ni pun positif. So macam tu je. Positive value cathode, negative value anode. Yang tu untuk sel kimia. Okay. So apa yang berlaku dekat anode? Anode ni cara cikgu hafal tadi adalah anox. Iaitu anode berlakunya proses pengoksidaan. Okey. Kalau proses pengoksidaan, dia akan derma atau terima elektron. Pengoksidaan, derma ke terima? Dia akan, kau tengok sini, pengoksidaan, ni oxidation kan? Okay, elektron ni loss. Loss maksudnya apa? Maksudnya dia akan, ya betul. Terima kasih. Okay. Sekarang, dekat dalam larutan ni tadi, kita ada 4 ion. Okey. 2 cation dan 2 anion. Korang tahu kan apa itu cation dan anion? Semua tahu cation dengan anion tu apa? Cation adalah bercas positif. Manakala anion adalah yang bercas negatif. Okey? Okey, terima kasih yang menjawab. Okey, untuk OH minus dengan Cl minus. Korang rasa mana yang akan dipilih? Korang rasa agak-agak bantai. Bantai agak-agak OH minus dengan Cl. Okey, terima kasih yang menjawab. So, untuk Mg2 plus dan Na plus dan H, kan kita ada, ni benda. Okay, sorry, maafkan cikgu. Dalam ni, Na plus dengan H plus, yang akan dipilih adalah H plus. Sebab dia berada di kedudukan yang lebih rendah. Okay, kau akan nampak bila ni,
bila kita pergi kat, sel, kita pergi kat sini nanti kau nampak. Setiap page cikgu tulis formula dia. Anox, red cat. Cikgu nak tanya, kau dah faham ke formula ni? Anox, red cat ni, kalau ada yang tak faham, cikgu boleh ulang. Dah faham macam mana cikgu faham yang tu? Jangan malu-malu. Sebab ni, soalan ni keluar last year, paper 2 soalan B, 10 markah, 20 markah. Okay, memang kalau tak buat rugi lah. Dia macam makanan. Okay, ada yang tak faham. Okay, tak apa, cikgu ulang. So, ini adalah anon. Okay. Tak. An adalah anon. OX adalah oxidation, iaitu proses pengoksidaan. Okay. CAT adalah cathode. RED adalah reduction ataupun proses penurunan. Negatif dekat depan ini menunjukkan bahawa anode yang berlaku proses pengoksidaan adalah terminal negatif. Manakala untuk cathode yang berlaku proses reduction ataupun penurunan adalah terminal positif. Boleh faham ke? Boleh faham? Tak apa, jangan minta maaf. Saya boleh explain, tak ada hal. Yang tanya tadi, ada ramai yang tak faham tadi. Cikgu, kelas ni rekod ke? Cikgu, ya, nanti cikgu akan send. Anode adalah elektrod. Anode tu dia elektrod. Dia dekat elektrod. Dia akan menunjukkan satu tu dia terminal dia negatif ke positif. So dalam sel kimia, anode ni dia negatif. Sebab kita kan nak bagi charge tu mengalir kan supaya voltmeter ni dia terpesong. Betul tak? So kita kena tahulah mana negatif, mana positif. So dalam kes ni sel kimia ataupun sel dia, anode ni adalah negatif. Boleh faham ke? Boleh faham ke Livia Lucius? Okey, baik. Cikgu puasa Okey. Zinc dengan kuprum. Macam mana cikgu tahu zinc ni negatif, kuprum ni positif? Ada yang boleh bagi tahu tak? Ke kalau tak tahu, cakap tak tahu? Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Kalau tahu, cakap tahu. Tahu. Terima kasih yang menjawab. Macam mana saya pilih? Okey, jom naik atas balik. Kita ingat zinc dan kuprum. Korang tengok dekat ni. Zinc ni dekat mana? Dekat sini, betul tak? Kuprum ni dekat mana? Dekat sini. So zinc ni dekat atas. Kau nampak apa cikgu tulis kat ni? Siapa dekat atas, dia ni negatif. Nampak tak? Siapa dekat atas, dia ni negatif. So zinc ni dekat atas daripada kuprum. So zinc ni negatif ke positif? Zinc ni negatif ke positif? Yes, boleh juga tengok nilai inert tak ada hal. Tapi cikgu nak explain daripada segi kereaktifan dan cikgu akan pergi kepada nilai inert tu. So zinc ni dia dekat atas. So dia ni negatif. Betul tak? Betul Nisa. So kuprum ni dekat bawah. So dia ni positif. So sebab tu cikgu tahu dekat sini, betul tak? Ataupun lagi satu, korang boleh tengok macam ada orang cakap tadi, tengok nilai inert. Korang tengok magnesium dengan kuprum, magnesium nilai dia negatif. So dia akan jadi negatif dekat sini. Korang tengok magnesium negatif. Dan ni pula kuprum, nilai dia positif. Okay, so dia akan jadi positif, cathode, kuprum, macam tu. Tu je. So korang dapat tak faham ni, bezakan anode dan cathode macam mana nak tentukan dia negatif ke positif. Kalau tak faham, cakap tak faham, cikgu boleh ulang. Kalau ada yang tak faham, cakap je. Cikgu ulang, tak ada hal. Relax Faham, okey, terbaik. Kalau dia positif, dia cathode. Ya, betul, terima kasih. Faham, okey, maknanya semua faham. Okey, terima kasih. Cikgu akan upload lepas kelas. Tunggu dia, nanti cikgu upload. Okey. Okey, apa function pasu beliang? Okey. Take note, pasu pula. Pasu beliang, asid. Oh, ada yang tak faham. Okey, tak apa, cikgu ulang. Awak tak faham yang negatif ni kan? Okey, macam ni. Okey, sekejap cikgu buka satu siri kereaktifan
dekat buku teks, awak buka buku teks. Sekejap. Siri mengalirkan ion. Ya betul, mengalirkan ion. Terima kasih. Yes, menggunakan ion mengalir untuk melengkapkan lita, iaitu itu adalah fungsi partikel liang, fungsi asid sulfurik, semua benda yang jangan guna tu lah. Ataupun fungsi titian apa, titian garam dia tu. Sekejap. Jadual nilai inot. Okey. Okey. Cikgu dah jumpa. Okey, jap. Kau boleh nampak? Boleh nampak ke tak? Jadual ni. Oh, sorry. Okey, boleh nampak tak? Jadual ni. Boleh kan? Sekejap, mana jadual yang lagi clear? Okay, jadualnya dekat buku teks korang tau. Okey. Jadualnya ada dekat buku teks korang. So, kau tengok dekat sini. Mana? Tadi nak tengok kan? Mana zinc? Okay, kita tengok zinc dulu. Kita cari zinc dulu kat mana. Okay, zinc dekat. Cari. Okay, zinc ni. Tengok nilai dia apa? Negatif kan? Okay, kalau negatif, terus buat negatif. So, kalau negatif, dia not. Kita tengok kuprum pula. Kuprum. Mana kuprum? Kuprum tengok ni. Ni nilai inot dia positif. Positif 0.34. So, menunjukkan kuprum ni adalah positif, iaitu keton. Okay, boleh faham tak? Yang tanya tadi. Boleh Okay, terima kasih. Okay, cikgu sambung. So, ayat dia, arus ni, dia mengalir dari kuprum ke zinc. Dari terminal positif ke terminal negatif. Okay, cikgu cakap arus elektrik tau. Tapi elektron, dia mengalir dari zinc ke kuprum. Faham tak? Maksudnya, kau tengok. Arus, yang warna merah ni arus. Okay, arus dia akan mengalir ke sini. Dari mana tadi? Dari kuprum. Okay, yang ni arus. Yang merah ni arus. Dia mengalir dari kuprum ke zinc. Manakala yang biru ni pula, dia mengalir macam ni. Dia mengalir dari zinc ke kuprum. Okay, itu perbezaan antara arus elektrik dan elektron. Setakat tu boleh faham? Boleh faham Okay, terima kasih. Cikgu sambung. So, yang mana yang mengalami pengoksidaan? Kita tengok balik formula. Zinc ni apa? Zinc ni negatif. So, negatif ni apa? Negatif ni anode. So, zinc ni mengalami apa? Pengoksidaan ataupun penurunan. Zinc mengalami pengoksidaan ataupun penurunan. Ya, betul. Terima kasih. Ada yang tak tahu kenapa pengoksidaan? Kalau tak tahu, angkat tangan. Oi, laju. Okey, ada yang tak tahu. Okey. Ya, betul. Tengok, Ashila tu Anwar. Dia ada bagi formula tu. Sebab, kalau tengok balik, zinc ni dekat mana? Zinc ni kan negatif. So, negatif. Dia anode. So, OX ni apa? Pengoksidaan. So, dah terang-terang lah zinc ni mengalami pengoksidaan. Betul tak? Kalau zinc ni mengalami pengoksidaan, dia ni akan bertindak sebagai ejen penurunan. Faham tak? Maksudnya, dia ni mengalami pengoksidaan tapi dia akan menjadi ejen untuk tindak balas penurunan. Boleh faham tak setakat tu? Yes, betul. Dia ni mengalami pengoksidaan. Dia diri sendiri tu, dia mengalami pengoksidaan. Tapi, untuk tindak balas penurunan yang dekat seorang lagi tu, dia jadi ejen je. Dia macam tolong benda tu. Tapi dia tak mengalami penurunan. Dia just tolong untuk tindak balas penurunan. Sebagai ejen. Macam ejen insurans. Okay, boleh faham? Okay, baik. Terima kasih. Okay. Okay. Zinc kan, dia kan tadi mengalami pengoksidaan. So, dia elektron berkurang ke bertambah? Elektron tadi. Ya, cikgu akan share kat grup. Elektron dia berkurang ke bertambah? Tu pergi hantar balik. Elektron dia akan
Tengok ni. Pengoksidaan elektron akan loose. Dia akan berkurang. Ya, betul. Dia akan berkurang. So, apa akan jadi? Zinc ni, charge dia adalah Zn2+. So, persamaan kimia dia macam ni. Sentiasa ingat, elektron love positif. Take note elektron, dia ni suka, sayang, cinta terhadap positif. So, kalau elektron ada dekat sebelah sini, okay, charge ni pun dia akan dekat sebelah sini. Okay, elektron love positif. Kat sini tak ada positif kan? So, tak payah letak elektron. Okay, elektron love positif. Okay, zinc ni adalah N0. Yang tu cikgu dah explain. Kuprum ni adalah terminal negatif. Ya Allah, kuprum ni terminal positif. Macam tadi dia cakap. Kuprum ni apa? Kuprum ni adalah reduction yang mengalami, kuprum adalah kathod yang mengalami reduction, iaitu terminal positif. Okay? Sekarang ni maybe kau akan confuse sikit, tak apa. Cikgu explain dulu and then kita akan try soalan terakhir. Nanti kau nampak. Relax. Okay. Sel notasi. Macam mana buat sel notasi? Ada yang tahu ke? Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Ada yang tahu ke? Tak tahu, semua tak tahu. Okey, terbaik. Okey, baik. Faham. Sel notasi ni sebenarnya, awak ambil je charge tu. Faham tak? Anode, first letak anode, lepas tu letak cathode. Okey, maksudnya, anode tadi kita apa? Anode tadi zinc ke kuprum? Anode kita tadi zinc ke kuprum, guys? Anode tadi. Yes, zinc. So, apa cikgu buat? Cikgu letaklah zinc dulu. Okey, charge untuk zinc berapa? Zn. Zn2+. Kau pernah dengar ke Zn3+? 4+. Tak ada kan? Zn2+. Okey. Cikgu letak je Zn2+. Lepas tu, letak dua palang. Tadi Zn, satu palang. Dua palang. Cu2+. Untuk apa? Cathode ke anode? Cu2+ tadi cathode ke anode? Cikgu naik balik. Cu2+. Dia positif. Dia adalah cathode. Okay. Cu2+, Cu. Maksudnya, plus akan jadi couple. Zn single kat ujung. Jangan lupa dekat sini kita akan ada satu palang, dua palang. Sekejap, tukar kali. Itu akan kat sini satu palang. Faham? Satu palang, sini satu palang. Okay? Boleh tak faham untuk cell notation tu? Boleh Okay, baik. Palang tu tak, dia bukan maksud persebelian. Tu memang cara awak nak buat. Sekejap, awak cuba. Sekejap, cikgu buka buku teks kimia tingkatan 5 KSSM. Tak faham. Okey, tak apa. Cikgu ulang. Kita try guna ni. Okey. Sebelum tu, cikgu nak tanya, korang dah hafal ke belum warna-warna? Warna-warna, tajuk mana ni? Tajuk redox, bab 1-4. Korang dah hafal ke belum warna-warna garam? Bab 6. Kalau dah cakap dah, kalau belum cakap belum. Penting Okay. Sebab dia warna ni banyak kait. Kita akan guna klorin. Okey, gas klorin warna apa? Gas klorin. Kita revise sikit. Kuning kehijauan. Betul. Gas bromin. Bromida warna apa? Bromida. Ya, betul. Bromida colorless. Korang jangan careless tau. Bromida dengan bromin lain. Okay. Okay, cikgu dah jumpa. Macam mana nak? Okay dah. Terima kasih. So, ion Cu2+, dia ni mengalami pengurangan. So, dia ni agent apa? Dia mengalami tindak balas reduction. So, dia akan jadi agent. Jadi agent apa, guys? Ya, betul.
Dia jadi agen penurunan. Sebab dia mengalami tindak balas pengoksidaan, dia akan membantu menjalankan ejen penurunan sebagai ejen, macam ejen insurans kan. Okey? Okey, terima kasih. Cikgu turun. Okey. Untuk sel kimia, kau okey tak? Boleh nampak tak? Agak-agak ada tak sinar harapan? Ada Ke tak ada sinar lagi? Okey lah. Ada sikit. Tak ada sinar tu. Tak ada sinar Terbaik. Tu. Tak ada sinar gelap. Okey. Kita try buat soalan trial nak tak? Cikgu boleh explain dari situ. Cikgu, notasi sel tu okey. Cikgu akan tunjuk kat soalan trial. Oh nak soalan trial. Ke dah penat? Ke dah penat berpuasa? Boleh Strong lagi Okey, boleh. Okey, baik. Boleh je. Memang boleh. Sebab yang bercakap ni cikgu kan. Tak ada aku tahu. Okey. Cikgu masuk. Soalan trial jap. Soalan kau nak? Okey, jap. Cikgu cari negeri mana best? Negeri... Okey. Ada orang Pahang tak dalam ni? Orang Pahang. Orang Pahang mana orang Pahang? Angkat tangan sikit. Cikgu pun orang Pahang tak dulu? Dulu ke cikgu Pahang? Satu cikgu Selangor. Okey, kita buat trial Pahang jom. Nampak ke? Aduh, macam advance sangat ke? Takut kau confuse lah pula. Boleh sekejap cikgu cari soalan senang sikit. Okey, soalan senang. InsyaAllah boleh buat, tak ada hal punya. Nampak tak soalan ni? Ini trial Putrajaya guys. Cikgu pun dapat soalan trial ada dekat grup dia. Ada mana dekat grup. Nampak Okey, jom buat sama-sama. Aduh, macam mana nak? Okey dah. So, sekejap ni trial. Ini adalah trial Putrajaya guys. Cuba korang baca dulu. Korang bagi tahu cikgu mana cathode, mana anode. Mana cathode, mana anode. Cepat. Okey, bagus. Lagi. Mana cathode, mana anode. Cikgu nak dua-dua. Sekejap cikgu tengah ni. Mana dia ni? Okey, terima kasih yang menjawab. Cathode anode tu apa? Cathode. Cuba seorang explain cathode dengan anode tu apa? Cathode ni kalau dekat sel kimia dia negatif ke positif? Terima kasih Rahman. Terima kasih. Cathode dekat sel kimia dia terminal positif ke negatif guys? Tolong sikit. Tolong cikgu. Ya betul. Okey, jom kita buat soalan ni sama-sama. Korang dah analisis sangat baik, bagus, terbaik. Soalan ni kata apa? Cikgu zoom out 5 markah guys. Makanan je ni. Dia cakap apa? First dia minta korang cari terminal negatif dan kenapa? Dia minta korang cari kiraan voltan, inode dan notasi sel. Nampak dia minta notasi sel. So tadi negatif apa Mana negatif? Siapa yang cakap negatif tu? Negatif tadi apa? Okey, terima kasih MG. Betul. Ya, betul. Ada yang tak faham? Kalau tak faham, angkat tangan. Ada tak ramai yang angkat tangan dari tadi? Okey, bagus. Terima kasih yang tak faham tu, cikgu explain. Macam mana saya nak tentukan sama ada magnesium ni dan cuprum ni mana anode, mana cathode? Okey, macam mana nak tentukan? Senang je kan? Macam ni. Cara kau nak tentukan, kalau kau tak hafal siri kereaktifan tu, kau tengoklah nilai ni. Nilai dia dah bagi ni kan.
Magnesium. Kita cari magnesium. Ni magnesium. So nilai dia berapa kan? Kau tengok nilai dia berapa? Negatif 2.38. Sekarang ni kuprum pula. Kita cari kuprum. Nilai dia berapa kan? Okay. So ini negatif, ini positif. So kalau negatif, negatif ni anode ke cathode kan? Anode ke cathode? Negatif ni anode ke cathode? Anode ke cathode? Setiap soalan dia, yes, dia akan bagi. Jangan risau. Kalau dia tak bagi, awak bagi tahu cikgu. Dia akan bagi soalan. Anode. Terima kasih yang menjawab. Okay, anode. Okay, so dia, bila dia jadi negatif, okay, dia akan jadi anode. Bila jadi positif, dia jadi, cikgu rasa cikgu tulis lah formula tu balik. Cikgu tulis kat sini ya. Negatif and ox. Positif, red, cat. Nampak tak? Korang kan tulis lah setiap soalan. So, negatif jadi macam ni lah. Okay. Senang nanti kau nak ni. Boleh faham tak setakat ni? Setakat ni boleh faham tak macam mana? Kalau sini kata positif, bawah negatif ke? Kalau sini kata ni atas positif, macam saya cakap tadi, siapa dekat atas dia negatif? Siapa dekat atas dia negatif? Setakat tu boleh faham ke macam mana awak nak tentukan mana anode, mana cathode? Mana negatif, mana positif? Boleh ya, terbaik Okay, Nasir yang menjawab. Okay, dalam ni kita ada larutan magnesium sulfat. Okay. Macam nak color ni? Sekejap. Tak ada color. Sekejap okay. Okay dah. Dalam ni ada larutan magnesium sulfat. Dalam ni pula ada larutan kuprum 2 sulfat. Yang nak tanya sikit, kuprum 2 sulfat ni warna apa? CuSO4 warna apa? Kuprum sulfat. Bagus. Tahu. Moment terbaik. Dah boleh ambil SPM ni, dah boleh ambil SPM. Okay. Lepas tu, kita dah cari dah kan? Okay. E-node, kalau korang nak kira E-node, formula dia adalah, saya tulis kat sini, E cathode tolak E anode. Okay. Faham tak maksud dia? Faham tak maksudnya? Awak ambil je nilai ni. Okay, anode kita tadi berapa? Cathode kita tadi berapa? Cathode kita adalah kuprum. So, positif. Cikgu buat bawah ni ya. Cikgu buat kat sini. Positif 0.34. Formula dia tolak kan? Dalam kurungan kita tolak sebab dia negatif kan nilai dia. Nilai untuk magnesium adalah negatif 2.38 kan. Kita akan dapat, jangan lupa positif. Ini saya nak remind. Jangan lupa positif. Kalau lupa memang salah guys. Memang salah. Tak boleh nak buat apa. Cikgu pun tak dapat nak bantu. Dapat positif 2.72. Setakat tu boleh faham tak macam mana awak nak kira? E cathode tolak E anode. Dapatlah nilai anode dia. Faham tak macam mana awak nak kira? Awak kena letak kena ada negatif, kena ada positif, kena ada V sebagai menunjukkan ada unit, jawapan yang lengkap, full mark. Kalau tak faham, cakap tak faham dan bagi tahu part mana cikgu ulang. Kenapa jawapan ada positif? Sebab ini adalah nilai voltan. Nilai voltan awak kena, dia kena huruf besar. Nilai voltan awak kena ada tanda positif ke negatif. Macam dalam ni, dia positif. Kalau tak tulis jadi salah. Okay? Okay? Cikgu continue boleh ya? Kemudian dia cakap apa? Tuliskan sel notasi guys. Sel notasi ni macam nak buat? Tadi cikgu cakap apa? Tulis cathode dulu ke anode dulu? Cathode dulu ke anode dulu? Ya betul. Cathode tolak anode akan dapat ni. Akan cari nilai E-node. Yes betul. Cara cikgu hafal anode. Cara cikgu hafal macam nak buat sel notasi kan. Korang buat AK. AK47. Terbaik saya aku ni. AK. Sel notasi. Sekejap, saya nak tulis. Okay. Untuk sel notasi, gunakan AK. Di mana kan A adalah anode. Anode kita apa kan tadi? Anode kita apa geng? Naik sikit lah. Anode kita apa tadi? Seorang beritahu cikgu.
Mg. So Mg ni saya akan buat Mg2 plus dulu ke Mg sahaja. Ingat Mg dia ni atom, dia ni single, dia ni seorang-seorang. So kita akan buat apa? Kita akan buat Mg dulu. Okay. Asal tak tulis ni. Yes, Mg. And then, sekejap. Mana garis ni? Okay, garis sini ya. Oh, tak boleh tu. Wah, boleh lah garis lebih kurang. Korang buat garis straight je. Okay. Lepas tu Mg apa? Cikgu letak apa lepas Mg? Kita kena settlekan N0 dulu, gang. So cikgu letak Mg. Cikgu letak Mg 2 plus. Lepas tu double. Lepas tu, dia kan formula dia apa tadi? AK. N0 dah settle. Sekarang cathode. Cathode, cikgu akan letak yang 2 plus dulu. Sebab yang plus ni dia tak single. Dia ni sayang sangat dengan orang yang plus lain. So dia akan sayang dengan Mg2 plus. Mg2 plus dengan Cu2 plus ni couple. Tapi Mg dan Cu, dia ni bergaduh. Dia orang ni macam crush korang lah. Tengok dari jauh je. Tak boleh nak dekat-dekat. Okay? Macam crush korang yang tak tersampaian tu. So korang duduk dari jauh, tengok dari jauh je. Macam ni. So untuk sel notasi, korang dah faham tak? Agak-agak okey tak untuk sel notasi ni? Okey Kalau faham cakap faham, kalau tak faham cakap tak faham. Tak faham sel notasi. Okey, ada yang tak faham, tak apa, cikgu ulang lagi. Ada yang lagi tak faham? Ya betul, itu je jawapan dia. Tambah 5 markah. Macam tu je. Makanan je guys. Sini korang dulu, esok SPM malam tu baru belajar di dok. Ramai yang baru belajar. Tapi sebab cikgu time tu, cikgu tu masuk soalan trial kan. Boleh lah yang ada dapat jawab. Tak faham. Awak Aisyah tak faham part mana tu? Part notasi ke? Anak panah. Itu bukan anak panah geng. Itu. Okey, ramai tak faham notasi kan. Okey, relax. Cikgu ulang. Santai. Sel notasi, formula dia, ingat je, sel notasi formula dia adalah AK. AK47, tapi awak ingat AK je lah. A menunjukkan A ialah anode. Lepas tu kita akan buat satu, macam nak buat garis lurus tu. Sabar ya, cikgu copy kat Google. Okey, ada. Sekejap sorry yang. Okey, boleh nampak tak? Anode dan cathode. Terbaik. Okey. Lepas tu, cara hafalkan AK tadi kan. Anode tadi kita apa kan? Yang jawab tadi. Anode tadi apa? Anode tadi. Saya naik balik. Anode tadi adalah magnesium ke cuprum? Anode. Magnesium. Terima kasih yang menjawab. So kita akan letak Mg dulu. Okey, lepas tu kita letak satu garis biasa. Lepas tu kita akan letak yang bercas. Faham tak? Yang bercas. Mg dia punya member siapa? Member dia takkan Cu2 plus tu lah. Macam ayah awak Rafi kan? Ayah awak contoh Azmi. Lepas tu takkan awak nanti bin jadi Faizal pula, betul? Awak akan jadi Azmi juga. Cikgu, if kita buat cathode dulu memang akan salah. Confirm salah. Tak boleh, awak kena ikut urutan dia macam kat buku teks. Okay? Kita ikut buku teks. So, Mg, member dia siapa? Member dia jadi Mg2 plus. Okay? 2 plus. Lepas tu, sini satu garis kan. Sekarang ni dua line pula. 2 plus. Cikgu cakap tadi, 2 plus dia ni dah kahwin, dia dah couple. Dia akan couple dengan yang bercas juga. So, Cu dengan Cu2 plus, mana yang bercas? Cu dan Cu2 plus, mana yang bercas? Cu2 plus tu tak? Cu2 plus yang ada charge kan? So, dia akan couple dengan Cu2 plus. Garis biasa, Cu.
Siaplah sel notasi. Boleh faham ke setakat ni? Faham Okey, terbaik. Sekejap, cikgu haus nak minum air sekejap. Gurau. Faham apa garis? Maksud garis tu? Garis tu apa ni? Kita nak bezakan mana anode mana cathode je. Cikgu gurau ke kau? Alamak. Laju je Aduh. Okey. Kita masuk site elektrolisis. Boleh lagi tak? Ke dah penat dah lapar? Perut dah berbunyi-bunyi ke? Ha? Come on lah. Batch 06 itu pagi esok nak raya, malam tu tengah kelas. Cikgu compare. Kau tak nak marah ke? Okay, kita continue site elektrolisis. So, site elektrolisis ni satu proses. Kau kena hafal tau. Apabila satu sebatian diuraikan kepada unsur juzuknya. Apabila arus elektrik mengalir dalam keadaan lebu atau aqueous. Cikgu tak nak explain sangat maksudnya sebab ni kau kena hafal je. Cikgu nak explain dari segi teori dia. Nampak tak? Anode dia still guna. Kau takkan lari. Cuma beza dia sekarang terminal. Nampak terminal dia berbeza tau. Nampak Positif, negatif. Tadi terbalik kan? Itu je beza sel kimia dan sel elektrolisis. Okay? Itu je beza dia. Tak banyak pun beza dia guys. Okay. Banyak ni. Ini dah macam microvillus. Okay. Nampak? Lepas tu, elektrolisis ni ada bateri. Swiss. Patut nak cathode tu benda ni easy. Lag lah cikgu explain. Okay. Sekejap, cikgu nak pick colour sekejap. Okay lah. Macam pick colour. Okay lah. Dah. Sorry. Setakat ni boleh faham ke macam mana cikgu ni yang formula tadi? Anox, red cat. Boleh Red cat, anox. Untuk elektrolisis kau tukar simbol je. Positif, negatif itu je. Tak ada hal ni. Boleh. Okay, cikgu tengok. Ramai yang kata boleh. Semua faham. Jangan faham saja. Okay, dekat sini negatif, positif anode, negatif cathode. Macam mana cikgu ni macam mana cikgu tentukan bahawa sebelah sini anode, sebelah sini cathode? Marilah kita tengok sama-sama. Nampak tak dia punya, nak kena delete pula. Nampak panjang. Nampak ni pendek. Panjang. Anode pendek. Cathode. Biasa kan yang pendek kau je cathode kan, betul tak? Macam tu je. Yang budak pendek ni dia cathode. Kan? Yang pendek dia cathode, yang panjang dia anode kan. Okay. So, dalam ni cikgu ada plumbum 2 bromida. Dia dalam lebur. Okay. Tak ada, dia tak, kau baca sini kan, larutan. Dia tak ada larutan tau. Menunjukkan ion H+ dan OH- tak hadir. So, bila ada plumbum 2 bromida, cuba korang listkan ion yang hadir dalam ni. Okay, tak terasa. Apa ion yang hadir kalau ada plumbum 2 bromida? Dia ada satu anion dan satu cation. Ada siapa yang tahu? Terima kasih Aisyah. Betul, Pb2 plus dan bromida. Br minus, cikgu nak tanya kan, Br minus ni bromida ke bromin Benda-benda silly mistik ni yang kau selalu buat ni. Mida, baik tu aku faham. Aduh, tak apa pula. Terima kasih, bromida, betul. Br minus adalah bromida. Br2 bromin. So, Pb, okey, dalam ni kita ada 2 ion, betul tak? Ion ni cikgu nak color apa color biru kita ada 2 ion. Okey. Pb2 plus dia akan bergerak ke cathode. Kena color lain. Pb2 plus akan bergerak ke sini. Br minus cikgu nak warna yang pink Br minus ni tau. Purple, dia akan bergerak ke anode. Kau tahu tak kenapa dia bergerak? Tahu tak kenapa dia bergerak? Sebab
kita punya ni pun nak bagi arus elektrik mengalir. Apa maksud sel elektrolisis tadi? Apabila arus elektrik mengalir mengalulinya dalam keadaan leburan ataupun aqueous. Okey. Cikgu sambung. So bila PB2 plus dan bergerak BR minus bergerak ke anode, dia tak akan bergaduh tau. Maksudnya dia ada satu benda dia macam matrik. Cikgu bagi situasi. Tertarik dengan charge. Dia betul dia ada charge. Okey, kutuk lain charge lain. Okey, terima kasih. Cikgu ambil seorang nama lah. Cikgu ambil Syazah. Okey, cikgu ambil Syazah dengan Taufufa. Jadi si Syazah ni, dia ni adalah anode. Okey, Taufufa ni adalah bromida, ion bromida. Okey. So, Syazah ni dia dah suka Taufufa. Maksudnya, anode ni dia akan pilih bromida sahaja sampai bila-bila pun. Datanglah PB2 plus dia, datanglah apa-apa ion, dia akan pilih BR minus only. Okay. So dia akan dipilih terus lah sebagai calon isteri atau calon suami. Dia akan dipilih sebagai ion yang dipilih. Boleh faham tak? Setakat tu. Boleh maaf lah. Cikgu ambil je nama siapa-siapa kan. Boleh Sekejap marah pula. Okay. Kita continue. Ni PB2 plus. PB2 plus bergerak-bergerak ni cikgu dah explain tadi kan. Betul tak? PB2 plus menerima 2 atom satu atom. Okay, yang ni adalah persamaan kimia. Dekat PB2 plus ni dia pergi dekat cathode. Cathode mengalami apa? Cathode mengalami apa geng? Red cat. Cathode mengalami apa? Red cat reduction. Cathode mengalami penurunan. Okay, so bila dia mengalami penurunan, kau tengok ada persamaan kimia. Dari 2 plus dia menurun jadi PB. Tadi cikgu cakap apa? Elektron love positif. So elektron dia akan belah sini ke? Dia mestilah sebelah sini kan? Sebelah yang ni. Sebab dia 2 plus dia kat sini. So elektron love positif. Positif dia 2 plus. Jadilah PBB. So bila ada PB, PB ni adalah satu logam. Satu logam iaitu butiran kelabu berkilat. Okey kan? Butiran kelabu berkilat. Take note kita dah mula masuk warna-warna ni. Okey. Lepas tu bromin. Bromin ni tadi dia pergi dekat mana? Bromin dia pergi dekat ni. Dia pergi dekat anode. Anode mengalami pengoksidaan. So bila pengoksidaan, dia jadi macam ni. Kau tengok elektron love positif. Elektron kalau dia dah suka positif, kau rasa dia suka negatif ke tak? Kau pun tak suka negatif, betul tak? Dia elektron love positif, hate negatif. So BR minus, takkan dia punya elektron akan pergi kat sebelah sini, betul tak? Sebab dia ni tak suka negatif, dia suka positif je. So dia akan jadi sebelah sini. So BR tu, gas bromin terbebas di anode. Setakat ni untuk sel elektrolisis soalan yang pertama ni boleh faham ke tidak? Ada, kalau tak faham, cuba bagi tahu part mana yang tak faham. Aisyah, part mana yang tak faham tu? Cikgu explain balik. Persamaan. Okey. Persamaan kimia seimbang form 4 awak kuat tak? Okey je kan? Okay, tak ada hal, boleh tu. Macam ni. Kan saya cakap elektron love positif. Okey, elektron love positif. Sebab tu dia dekat sebelah sini. PB plus tambah 2E jadi PB. 2 plus tambah 2E yang negatif ni neutral lah. Macam tu aja faham kan? Okey. Untuk BR pula, elektron love positif, hate negatif. Love positif dan hate negatif kan? Kau tengok kat sini, BR minus. Takkan elektron nak hidup sebelah sini kan? Dia tak suka. Dia tak suka negatif. Dia suka positif. Sebelah sini tak ada apa-apa betul. So dia tak suka negatif, dia duduk sebelah sini. Kenapa tambah 2E cikgu? BR sini kita ada berapa? 2. So kita akan balance. Kan letak 2 dekat sini. So bila dah ada 2 dekat sini, kita pun akan letak 2 dekat sini. Boleh faham tak Siti Aisyah? Boleh Aisyah? Baik, terima kasih. Okey. Kita ada 3 3 tak silap saya. Betul 3 sebab macam mana saya awak nak tentukan untuk sel elektrolisis, dia bukan macam sel kimia tau. Sel kimia awak boleh tengok je dia punya nilai inert. Kalau untuk sel elektrolisis awak akan ada 3 sebab
untuk tentukan dia ni dekat cathode ke dekat anode. Faham tak, geng? Macam mana nak tentukan? Kalau dekat anode, awak ada satu sebab saja. Okey? Sekejap, biar cikgu buka. Maaf, cikgu terbalik. Sorry. Okay, take note cikgu beritahu balik. Dekat cathode, satu faktor sahaja. Faktor dia, kita akan tengok nilai inode yang lebih positif. Dekat cathode Dekat anode, kita akan 3 faktor ikut urutan. Yang pertama, kita akan tengok elektrod. Yang kedua, kita tengok kepekatan elektrolit dia. Yang ketiga, kita tengok nilai inode. Okay, cikgu mula dari yang last. Kita mula dari nilai inode. And then kita akan pergi kepada kepekatan larutan. And then kita akan pergi kepada jenis elektrod. Let's go. Boleh lagi ke? Macam tak ada yang reply je. Saya dah penat je. Boleh lagi Okay, baik. Okay, sekejap. Okay. Sedap pula air kelapa. Okay, nilai inode menunjuk yang last yang last. Tak apa, kita akan go through satu-satu we last satu. So nilai inode C2+ dan H+ bergerak ke dalam ni kita ada satu larutan, iaitu larutan kuprum 2 sulfat. Boleh tak seorang listkan dekat saya semua ion yang hadir? Semua ion yang hadir. Cikgu pun tulis kat sini Sekejap biar cikgu tulis. Ion yang hadir dalam ni, first dia larutan akan ada H+. Lepas tu kita ada Cu2+. Kita ada OH-. Kita ada SO4 2-. SO4 2-. Boleh lah SO4 2-. Okay. H+, C2+. Okay. Kau faham tak macam cikgu dapat H+, C2+, SO4 2-. Kalau tak faham, tak faham. Kan cikgu dapat? Tak faham. So macam ni cikgu dapat? Macam ni geng. Kau tengok lah ni. First thing first. Kita tengok larutan. Larutan ni air geng. Air ni kita akan ada H. Kita akan ada H+ dan O. Kita akan ada H+ dan OH-. Settle. Okay, untuk larutan dah settle. Kita ada larutan OH- dan H+. Settle. Sekarang kita ada kuprum 2. Kuprum 2 apa? Cikgu pilih warna lain dah warna pink. Kuprum 2. So, dia pun nanti di sini pun jadi warna apa? Warna kuprum juga. C2+. Macam nak color ni? Aduh. Ni C2+. Lepas tu kita ada sulfat. Sulfat dia punya ni adalah SO4 2- kan? Okay, so jadi sini pun jadi SO4 2-. Nampak? Cikgu listkan dulu apa ion yang hadir. Boleh faham tak cara cikgu dapat semua tu? Empat ion tu yang tak faham tadi. Boleh Boleh cikgu ulang. Boleh. Macam ni. Cikgu ulang balik. Biar cikgu delete dulu. Yang pertama, cikgu ambil warna ni Dalam larutan, kita ada 2 ion iaitu H+ dan OH-. So kat sini cikgu dah ada kan? Sini H+, sini OH-. Kettle. Sebab kalau H+ tambah dengan OH-, kita akan dapat H2O. Ya betul. Means H+ dan OH-. So dari larutan. Nampak color dia cikgu buat tu? Color dia sama kan? So daripada larutan. Untuk kuprum pula, Cu. Oh ya Allah. Sekejap geng. Okay. Untuk kuprum, larut dia warna, okay. So Cu, kuprum 2. So jadi kat sini jadi ni juga, kuprum 2, Cu2+. Okay. Sulfat, SO4 2-. Sini pun nanti jadi SO4 2-. Faham tak macam cikgu dapat keempat-empat ni? Faham
Faham. Okey, baik. Cikgu continue. Tu yang cikgu buat dalam ni. Nampak? Cikgu letak dekat dalam ni terus. Cikgu letak dalam ni terus. C2 plus, H plus, S2 minus, OH minus. Sekarang ni, yang Cu2 plus dengan OH minus ni, dia akan bergerak, okey, dia akan bergerak ke katot. Okey kan? Yang SO4 dengan SO4 2 minus dengan OH minus, dia akan bergerak ke anode. Boleh faham tak kenapa dia bergerak macam tu? Kenapa dia pergi sana? Boleh kan? Okey, bagus. So, ion Cu2 plus, sekejap tukar colour, dan H plus bergerak ke katot. Nampak kan? Dia akan bergerak ke katot. Ion Cu2 plus dipilih kerana nilai keupayaan elektron lebih tinggi berbanding H. Cu2 plus dia punya nilai positif 0.34, manakala hidrogen ialah 0.00. 34 dan 00 mana lagi tinggi? 34 betul tak? So cuprum lagi tinggi kan? So cuprum dengan hidrogen, mana yang akan dipilih? Cuprum betul tak? Yang dipilih adalah cuprum. Okay. Ion Cu2, so bila dia dah pergi dekat mana? Dia dah pergi kat anode. Anodes mengalami oxidation. Dia akan terima 2 elektron. Jadi macam ni. Cu2 plus tambah 2E tambah jadi Cu. Okey, dekat sini. Okey, dekat sini yang susah sikit. Ion SO4 2 minus dan OH minus bergerak ke anode. Ion OH dipilih kerana nilai yang rendah 0.040 dan 2.01. Tahu tak kenapa ion OH minus kenapa dipilih? Kenapa dipilih? Kenapa dipilih ion OH minus ni? Ya betul. Terima kasih yang jawab. Sebab nilai dia rendah. Cara cikgu hafal ni, 4 orang hitam minum air, ya Allah. 4 orang hitam bernafas dengan oksigen, minum 2 air sambil makan 4 epal. Itu cikgu hafal. Okay. Keamatan warna biru akan berkurang sebab ion Cu2 plus dia punya ion berkurang. Faham tak? Daripada ion Cu ni jadi atom. Dari Cu2 plus jadi Cu. So warna biru dia akan berkurang. Cu2 plus kan dia kan warna biru kan? Faham tak? So elektrolit lebih beresid kerana ion hidrogen yang tinggal. Okay, setakat tu boleh faham tak guys? Boleh Ya betul, ion berkurang, warna berkurang. Betul. Cu2 plus kan dia jadi atom kan, so dia tak ada ion. Ion dia akan jadi atom. So, cikgu rasa sampai situ je untuk hari ni. Next class korang bagi tahulah kat, korang minta agak group bila cikgu akan masuk untuk sel elektrolisis. Kita akan sambung untuk lagi 3 faktor tu, okay? So, nanti cikgu nak tanya, apa tu? Nak tanya apa tu, okay? Oh, boleh. Nak tanya apa tu? Korang ada soalan tak sebelum kita end? Bagi soalan. Yang dekat anode, cikgu nak tanya kejap. Yang anode tu kenapa negatif? Sebab anode dia adalah terminal negatif untuk sel kimia. Okay? Sel elektrolisis dia positif. Faham tak Siti Aisyah? Anode tu positif sebab dalam sel elektrolisis dia positif. Dalam sel kimia dia negatif. Macam awal tadi kita belajar sel kimia kan. Sel kimia dia negatif lah. Kalau sel elektrolisis dia positif. Macam tu. Dia terbalik je, tukar je. Tu je beza sel kimia dengan sel elektrolisis. Faham So, cikgu rasa sampai situ je. Sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada kelas yang datang.